Maksudnya bila kita dah kahwin ni, kita kena komunikasi tu kena selalu. Sebab kadang-kadang kita nak merajuk, suami kita tak faham kita. Orang lelaki ni, dia orang lelaki bukan orang perempuan. Kita kahwin tu lelaki, dia tak akan sama kita. Dia tak akan faham dia kepada kita tu kurang. Jadi macam kita nak merajuk, kita sebenarnya nak keluar makan dia, contoh. Nak keluar makan dia. Tapi kita rasa macam dia lambat, lepas tu dia macam tak berminat. Lepas tu kita dah merajuk, awak tak berminat ni lambat kan? Ataupun kita tanya nak makan kat restoran mana. Dia orang lelaki ni dia simple. Mungkin dia kata tak kisahlah mana-mana. Lepas tu kita rasa macam dia tak berminat pun nak keluar kita. Tak fikir dia merajuk. Very sensitive. Jangan macam tu. Kita cakap, kita kena terus terang. Lelaki ni straight to the point je. Cakap je, saya nak makan sini. Cakap dia, okey, boleh tak kita keluar hari ni, tak wayang ke apa ke, lepas tu kita makan, kita terus buat schedule dengan suami kita tu supaya kita komunikasi tu boleh jalan terus, boleh mengharmonikan hubungan suami isteri tu. Masya. Assalamualaikum. Terima kasih buat anda semua yang masih setia bersama saya, hos anda di podcast Radio IKIM FM, CNC, Diskusi Bulat Merenung Hikmah. Kita dah ke episod yang ke-10. Sedar tak sedar, pejam selit. Kita dah pun di episod yang ke-10. Buat anda semua yang baru saja mendengar, yang baru saja tune in podcast kita, untuk pengetahuan anda, kita akan bersiaran setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Dan kita akan siarkan di YouTube channel, di Facebook page dan juga di Spotify. Jangan lupa untuk follow, like, komen dan juga share untuk episod-episod yang sebelum ni lah kalau nak tengok. Okay, jadi untuk episod kali ni, kita dah pun bincang beberapa topik. Kita dah sentuh tentang isu kekeluargaan, isu kerjaya, isu impian, dan yang terbaru ni kita bincangkan tentang isu hiburan. Salah ke tidak kita nak berhibur? Tak salah sebenarnya, tapi kalau tahu tapi kena dengarlah episod yang sebelum ni buat anda semua yang tak dengar. Dan episod kali ni kita nak bagi istimewa sikit. Sebab apa? Sebab kita macam saya setelah 10 episod yang kita dah buat sebenarnya, saya sangat teruja dengan personality dan juga background DJ IKIM yang sangat berbeza-beza dan sangat menarik. Begitu juga dengan panel kita hari yang saya bawakan, iaitu DJ Maslina. Buat anda semua yang kadang dengar, inilah dia insan yang membaca berita. Yang membaca berita tu kan. Buat anda semua yang mana satu DJ Maslina kan, dah kenal, ini dia insan yang membawa berita-berita hangat dan sensasi buat anda semua. Topik kita pada minggu ini adalah tentang interracial marriage. Agak-agak para penonton, kenapa kita nak bawa isu ni? Kenapa kita nak bawa topik ni? Interracial marriage ni, kalau bahasa Melayunya adalah perkahwinan antara dua kaum yang berbeza. Tapi sebelum tu saya nak tanya dulu khabar DJ Mas Nina kita. Macam mana DJ Mas, okey ke hari ni? Okey, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Hari ni breakfast apa? Hari ni breakfast makanan Malaysia ke? Makanan encik suami? Hari ni saya makan roti bakar dengan telur rebus. Oh, okey, agak western lah juga tu kan. Sebab orang Melayu biasa nasi lemak, teh tarik kan. Tapi kalau saya tak breakfast kat rumah, saya breakfast dekat kat sini, kita breakfast lah. Mi goreng. Okey. Atau Melayu lah. Melayu lah. Okey, tapi kat rumah mesti ada dengan jus. Kopi mesti ada dengan jus. Wow. Kat rumah biasa kita, sebab saya biasanya kalau breakfast, kalau awal lah ataupun weekend ke, atau hari tak kerja, biasa kita breakfast memang roti bakar dengan telur rebus. Saya rebus telur 8 minit saja. Saya tak lebih, sebab kalau tak dia akan jadi keras, dia jadi overcook, tak sedap, dia macam itu dah tak ada khasiat kan. Lepas tu saya kopi, husband saya tea dengan jus. Anak-anak saya lain tu jus lah biasanya. Oh, menarik. Jus fresh orange? Tak, saya campur. Biasa saya letak orange, apple. Campuran. Bukan setakat berkahwin, bukan setakat kahwin campur makanan pun boleh campur ya. So, orange, apple, kiwi, dan satu lagi tu tengoklah sama ada. Kalau untuk husband saya, dia letak beetroot. Saya tak suka beetroot, jadi saya campur letak lain lah. Kalau anak saya seorang lagi tu kena ada strawberry. Kalau saya campur satu lagi biasanya dengan timun lah, ataupun jus tu campur? Jus tu blend. Dia bukan kita pakai juicer.
Wow. Kalau kita blend kan dia jadi macam dia tak jadi. Nanti adalah dia punya hampas-hampas tu kan. Kalau kita pakai juicer, Dia juicer siap tu tapi, dia akan keluarkan dia punya hampas tu, serat masih ada lah. Wow, very the internationalization. Sarapan ni pun dah international daripada itulah. Okey, untuk pengetahuan anda semua, ini adalah satu fakta menarik lah. Sangat menarik. Selain daripada kita ada DJ Mona yang merupakan seorang Misriyah ataupun Egyptian berkahwin dengan orang Malaysian, kita juga ada DJ Maslina yang berkahwin dengan Dubaiian ke? Berkahwin dengan apa dia? Orang Dubai. Okay, ceritanya husband saya ni dia bukan asal Dubai. Okay. Tapi keluarganya memang asal dari Pakistan. Okay. Tetapi memang duduk di Dubai. Daripada nenek lah. Dah di Dubai sehinggalah bapaknya di Dubai, maknya semualah. Jadi family tu duduk di Dubai. Biasanya dia orang tak panggil Dubaian whatever. Biasanya dia panggil Emirati. Emirati. Tak tahu betul ke tak sebut saya Arab. Okay. Biasanya Emirati lah dia panggil. Maksudnya dia orang ni orang UAE. Orang UAE. Okay. Biasa je lah. Suami saya asalnya itulah dia. Jadi kita panggil Emirati. Wow. Okay. Jadi mungkin ini kita katakan macam DJ Mas ada bagi tahu. Ini orang tak pernah beliau tak pernah cerita dengan siapa pun. Soalan yang kalau orang tanya macam mana boleh kenal dengan husband, macam mana detik-detik pertemuan. Jadi untuk episod kali ni khaslah DJ Mas akan membongkarkan. Jadi kepada anda semua nak dengar kena tune in. Soalan saya kepada DJ Mas, cuba ceritakan sikit detik-detik pertemuan DJ Mas Maslina bersama dengan suami DJ Mas yang merupakan Emirati. Cuba ceritakan sikit. Sebenarnya memang betul. Izzati sebutkan tadi, saya tak pernah cerita kat orang pun. Sebab orang tanya biasanya macam mana kenal. Yalah kenal lah, dia datang sini kenal lah macam tu je lah. Tapi sebenarnya ceritanya adalah ceritanya lah jeng. Sebelum saya kerja dekat IKIM, saya kerja travel Haji Travel and Tours. Jadi saya banyak buat biasanya banyak buat umrah semua lah. Tapi saya ada kenal dulu kita pakai Yahoo Messenger. Kita pakai Yahoo Messenger. Jadi kita tak ada WhatsApp lagi masa tu. Kita pakai Yahoo Messenger untuk kita berhubung dengan orang luar untuk buat bisnes dan sebagainya. Jadi saya banyak buat macam bila orang nak datang travel, jadi saya akan tolong buatkan dia punya itinerary untuk kat sini. Kita buat booking perjalanan dan sebagainya. Dan saya buat juga untuk maksudnya saya tolong buat. Maksudnya bukan saya melalui kerja tu, tapi saya tolong buatkan untuk orang, kalau orang luar dari Malaysia nak buat, saya boleh tolong buatkan. Jadi saya akan tolong buatkan pergi ke Genting, pergi ke Cameron, pergi ke Langkawi contohnya. Jadi sepupu suami saya, dia kerja dengan Emirates. Jadi dia akan bagi tahu saya dah kenal dia. Jadi dia akan bagi tahu saya melalui Yahoo Messenger ni. Kita banyak bincang melalui Yahoo Messenger lah. Sebab dia cepat kan. Kalau email lambat nak balas sebagainya. Jadi dia bagi tahu saya siapa yang nak datang semua, tolong buat booking, tolong buat itinerary sebagainya. Jadi daripada booking kenderaan semua, tiket diuruskan sampai sini, kenderaan, hotel sebagainya, dengan itinerary saya tolong buatkan. Jadi saya banyak ber-Yahoo Messenger dengan dia, dengan sepupunya tu yang kerja dengan Emirates. Jadi dia banyak tolong jugalah kepada pihak sana, saya tolong pihak sana datang sini. Jadi oleh kerana selalu saya ber-Yahoo Messenger, ni apa yang suami saya cerita ya. Suami saya cakap saya, dia kata dia nampak sepupu dia tu selalu YM. Jadi dia kata, YM dengan siapa ni? Dia kata tak, ni ada dengan kawan ni yang tolongkan buat ni. Bagilah kenal, dia kata. Itu ya. Sepupu suami tu dah kahwin? Ada kahwin. Jadi dia nak try lah pula. Dia kata bagilah kenal, boleh kawan, dia kata. Dia pun bagilah saya kenal. Masa tu dah kenal, tapi saya tak adalah berhubung dengan dia sebenarnya. Jadi kita adalah dia cakap hi dan sesekala berhubung macam tu sikit. Tapi tak adalah macam kata tak berkawan sangat. Tiba-tiba selepas beberapa tahun tu dia kata dia nak datang ke Malaysia. Jadi saya tolong uruskan lah. Macam biasalah saya tolong uruskan. Jadi saya tolong uruskan semua dengan hotel dan sebagainya. Dia pun datang tu saya pun ada masa banyak juga yang dia tinggal di Aston. Saya bawa dia juga tour dekat KL lah. Banyak jadi tour guide pula. Jadi bawa dia jalan semua, barulah kenal masa tu. Barulah kenal betul-betul yang kita bersembang, bercakap. Ni, apa yang kita nak tahu semualah. Jadi
Dia pun baliklah ke Dubai. Jadi datang kali kedua. Datang kali kedua tu dalam lepas dia balik tu saya adalah juga YM juga. YM. Lepas tu kita dah ada masa tu dah WhatsApp kan? Saya sebelum belum juga. Masa tu sebelum 2010. Jadi banyaklah kita pun masih lagi kontak-kontak YM macam tu. Jadi dia datang tu saja nak ziarah. Kita datanglah. Rupanya dia ada agenda dia. Ada agenda. Bawa adiknya? Tidak. Bawa sepupunya? Tidak. Dia nak jumpa mak ayah saya, dia kata. Rupanya dia dah serius. Ya Allah. Tapi waktu yang DJ Mas bawa yang kali pertama tu dia dah berkenal lah. Dia dah sebenarnya dia kata. Tapi saya tak tahu. Saya tak tahu sebab dia kata kalau dia beritahu dia berkenal nanti dia takut saya tak nak jumpa dia. Betul lah. Kan sebab kita rasa benda tu tiba-tiba sangat. Ya betul. Kita rasa bisnes. Jadi saya pun nak jumpa mak ayah saya. Saya pun bagi tahulah mak ayah saya. Dia kata kawan-kawan nak datang. Tak apa. Ayah saya, mak saya sangat jenis open. Welcoming lah. Jadi okey kawan-kawan nak datang silakan. Dia jumpalah. Rupanya dia jumpa tu dia bagi tahu dia suka kat saya, dia nak kahwin, dia serius, dia bagi tahu background keluarga dia. Ayah mak saya pun macam tiba-tiba ya kan nak datang biasa. Tapi ambil masa jugalah, bukanlah mak ayah kita terus setuju. Maksudnya nak tahu juga macam mana, balik dulu bincang balik dengan family dia. Jadi family dia setuju. Lepas tu dia datang semula dengan seriusnya lah kita bincang seterusnya. Family ni datang ke rumah family. Sampailah ke perkahwinan. Masya Allah. Okey. Cuba ceritakan sikit macam mana DJ Mas anak yang keberapa? Kedua. Anak yang kedua. Kiranya perkahwinan yang kedua dalam adik-beradik kan? Tidak. Sebab macam ni. Okey. Perkahwinan pertama kakak saya dulu kahwin. Okey. Yang kedua adik di bawah saya. So perkahwinan yang ketiga. Ya betul. Yang ketiga. Okey. Jadi cuba selepas dah dua adik-beradik yang lain dua tu semua kahwin dengan orang Malaysia. Ya betul, orang Malaysia. Jadi ni mungkin macam tiba-tiba kan yang ketiga nak kahwin dengan orang mana? Jauhnya pula kan. Cuba ceritakan sedikit lah macam mana reaksi family. Mungkin ada orang kat luar sana, mungkin ada juga kawan dengan orang yang bangsa lain, negara lain kan, tapi dia takut nak bagi tahu family. Betul. Sebenarnya macam ni, memang kita tahu family kita tak semestinya macam terus terima. Betul. Tapi kita kena bagi tahu kat dia, ataupun dia kena datang sendiri. Lebih baik kalau saya boleh bagi suggestion lah. Bukan saja lelaki yang sukakan kita tu datang jumpa mak ayah kita, tapi kalau ada backup macam family dia, lebih baik untuk family kita kenal family dia. Jadi bila family sama family, orang tua sama orang tua, dia lain perbincangan dia. Dia banyak nak tahu, lebih matang. Ya betul. Mungkin ada perkara yang kita rasa macam suami lah boleh cakap, tapi rupanya orang tua punya angle dia nak tanya lain, sama-sama orang tua kan mungkin lain. Jadi saya rasa lebih baik macam tu. Dan juga perkahwinan campur ni, satu lagi kita nak fahamkan keluarga kita, bukan saja mak dan ayah kita, adik-beradik kita. Saya alhamdulillah adik-beradik saya tak ada masalah semua, sebab saya sebelah mak saya sebenarnya ada perkahwinan campur, bangsa campur juga. Yang kahwin dengan Cina. Ada sebelah mak saya lah, maksudnya family daripada nenek saya. Ada mak saudara kita, maksudnya sebab saya ada family besar sebenarnya. Family besar. Atuk saya kahwin 3. Jadi salah seorang tu agak kompleks lah kan. Tapi ada salah seorang makcik yang nenek lain tu kahwin dengan Cina. Jadi kita punya keluarga tu macam besar lah. Dan kita pula dah biasa dengan Cina, dengan India, keliling kita yang kita duduk sebelah mak saya ni. Jadi kita dah biasa bercampur, perkahwinan campur dan sebagainya. Jadi tapi saya rasa yang paling penting adalah kita kena faham, kena bawa family tu supaya bincang dengan mak kita, sebab kadang-kadang nenek kita, atuk kita ada kuasa besar lagi yang kita nak fahamkan mereka. Betul. Dan nak memahamkan ni perlukan proses lah kan sebenarnya. Betul. Dan dia macam agak unik lah macam keadaan DJ Mas, sebab DJ Mas tak sempat nak introduce kat family. Yang nak datang ni adalah bakal menantu kan. Betul. Ini tidak kan, nak bagi tahu kawan je, tu sekali betul-betul nak datang merisik. Jadi macam terkejut lah. Bukan parents, tapi DJ Mas sendiri pun terkejut sebenarnya. Jadi yang saya pun terkejut mendengarnya. Kita akan sambung lagi kejutan demi kejutan selepas ini. Kita akan berehat seketika buat anda semua yang rasa tertarik nak dengar apa detik-detik seterusnya perkahwinan antara DJ Mas dan juga suami, seorang
Imaroti. Imaroti. Bolehlah teruskan kesetiaan anda bersama kami selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. Terima kasih buat anda semua yang masih setia bersama saya Izzati Zakaria sebagai hos anda, dan juga panel kita pada hari ini DJ Maslina membincangkan tentang interracial marriage ataupun bahasa mudahnya kahwin campur. Kenapa kahwin campur? Kahwin campur antara dua kaum. Tadi kita dah dengar macam mana detik-detik pertemuan DJ Maslina dan juga suaminya yang merupakan Imaroti. Imaroti iaitu Emirates lah, orang-orang Emirates. Dan juga bagaimana parents ataupun family penerimaan parents DJ Maslina itu sendiri dan sebagainya. Okey, jadi tadi kita dah settle bab-bab detik-detik perkenalan, pertemuan semua tu kan. Macam majlis kahwin, kalau dekat Malaysia kita dah tahu dah. Kita kena ada satu orang panggil nikah, majlis nikah. Lepas tu sambut menantu. Which is sambut menantu tu belah lelaki. Betul tak? Jadi soalan saya terfikirlah satu soalan. Jadi kalau sebabkan sambut menantu tu adalah belah lelaki, macam mana pula sambutan dekat sana? Adakah DJ Maslina dan family travel ke Dubai? Macam tu? Ya, betul. Kita travel ke Dubai lepas tu. Tapi dia bukanlah dipanggil sambut mantu, tapi dia buat majlis kahwin juga. Okey. Tapi majlis kahwin dia memang berbeza dengan kita. Okey. Cuba ceritakan perbezaannya. Dia ada yang samanya adalah macam kita ada malam berinai kan? Betul. Dia akan kita berinai, tapi dia bukan macam kita. Berinai dia adalah dari sini sampai ke sini. Inai dia tu dia akan lukis lukisan sampai ke sini. Untuk pengantin. Kalau yang bukan pengantin, keluarga kita, adik-adik kita ataupun kawan-kawan kita yang lain semua ni, dari sini sampai sini. I see. Ataupun ke sini pun boleh. Tapi biasanya ke sini lah. Tapi pengantin sampai sini. Kaki pun sama. Jadi kaki sama, dia akan lukiskan indah. Tapi semua orang pandai. Jadi sambil kita majlis kita ramai-ramai kita macam kita duduk macam ni kan. Jadi kita duduk ni, dia duduk sebab kita bergosip, kita berbincang sambil dia berindah siap. So orang lain pula semualah meriah. Yang akan buat inai itu siapa? Itu sepupu suami saya. Dia pandai. Dia memang pandai. Cantik, kemas, cantik lah. Dia memang pandai. Dia punya kepakaran, sepupu dia itu yang dia tak banyak cakap. Saya ingat lagi dia. Kepakaran dia adalah masak nasi biryani dengan nasi Arab lah, biryani Arab, dan juga inai tu. Jadi untuk pengantin dia buat untuk saya. Lain tu masing-masing buat sendirilah. Untuk saya buat untuk awak macam tu. Jadi dia orang dua semua pandai lah. Pandai. Kan kalau kita pergi salon pun, sebab saya pun terpaksa dihantar ke salon sebelum saya majlis kahwin tu. Okay. Sebab kita kat sini kita facial macam tu je kan. Betul. Tapi dia tak, dia akan grooming kita, muka kita ni threading semua grooming. Dia betul-betul grooming. Kita pergi salon tu sampai saya terfikir ni salon selang 2-3 dah salon banyak je kat sana. Maksud memang ramai orang sebab dia akan waxing, threading, pergi grooming tu satu benda yang orang tak mesti macam Dubai. Pelik kalau kita tak grooming. Dia tengok tu macam tak grooming lah dia kata. Jadi dia grooming tu kita, barulah kita berinai semua. Majlis kahwin tu lain. Majlis kahwin dia tu meriah sebab dia akan menari. Lelaki menari lelaki, perempuan menari perempuan. Menari, dan pengantin tu akan, kita duduk ni kan, dia duduk tengah. Duduk macam ni. Macam ni lah kita duduk macam kita pengantin biasa dekat Malaysia. Jadi mak ayah kita akan datang, mak mentua, ayah mentua ataupun keluarga kita, keluarga sebelah suami saya dia datang. Dia akan buat duit macam tu, letak duit. Yang menari pun tabur duit. Jadi kita banyaklah dapat duit masa tu sebenarnya. Dia akan bermula macam katalah 10 dirham, 10 dirham. So ada yang bagi juga 50 dirham. Jadi kita kira duit lah selepas itu. Jadi meriah dia menari tu. Tapi saya tak menari lah. Ada pengantin yang menari. Tapi saya tak menari lah. Sebab kita bukan budak kita. Walaupun perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki. Tapi dia akan menari meriah. Dan dia akan buat di kemah. Kemah besar. Kemah tu tertutup lah. Kemah dia tertutup sebab dia Dubai kan panas. Dia tertutup lah. Tapi memang meriah lah. Meriah. Menari Arab punya cara kan.
Saya kena Google lagi tengok ni kan, betul, supaya betul. boleh nak imagine. Betul. Sekejap, soalan saya adalah macam inai tadi tu. Kan inai tu sampai sini. So kira kita pakai baju sampai sini ke? Tidak. Kita pakai sampai macam sini. sebab tapi Baju dia macam translucent tu. tapi dia orang memang pakaikan saya baju tu sampai sini kan, tapi kita pun pakai kita pakai inner lah. Sebab dia akan kata kenapa kita dah pakai inner? Tak nampak lah nanti. Sebab kau tengok dress dia pun sampai sini sebenarnya. Ni bagi kita pakai dress sampai sini. Tapi kita tak pakai lah macam tu. Tapi kalau dia baju dia memang boleh macam penuh lah dengan sequin lah, buci. Memang meriah lah. Syarat lah. Berat. InsyaAllah. Tapi seronok lah. Pengantin macam tu. Dia make up tu sampai kita rasa tak kenal diri kita. Tebal lah. Tebal lah. Wow. Dan tebal kita nampak macam Melayu lagi. Tapi bila kat sana make up dia kat Arab, dia suka tebal yang nampak lain. Lain. Nampak macam orang Arab punya make up. Wow, saya macam nak rasa dah tak boleh rasa kan. Tak boleh buat kali kedua. Wow, so saya rasa mungkin ada kat sini yang boleh komen kan. Mana tahu ada penonton kat sini yang berkahwin juga dengan orang Dubai. Boleh komen macam mana juga dengan kalian punya majlis. Perkahwinan korang macam mana? Adakah pakai inai? Mungkin yang DJ Mas berpengalaman inai daripada sini sampai sini. Tapi mungkin korang mana tahu kan satu badan kan. Mana tahu. Tapi mungkin boleh share, boleh komen macam mana pengalaman berkahwin. Apa majlis perkahwinan di Dubai itu sendiri. Okay, masya-Allah. Okay. Kita dah dengar tadi macam adalah perbezaan. Kadang-kadang kalau kita kata bila berkahwin antara kaum ni, benda yang paling pentingnya adalah perbezaan tu kan. Ya, betul. Macam mana kita nak meraihkan perbezaan, macam mana kita nak dapatkan persefahaman tu sendiri. Macam DJ Mas tadi, macam mana DJ Mas nak memahamkan orang-orang kat sana yang tak apalah saya nak pakai lengan panjang, nak tutup inai tu kan, sebab nak tutup aurat kita, betul tak? Jadi macam tu juga macam tu juga soalan yang saya nak ajukan kepada DJ Mas. Bagaimana setelah berapa tahun dah berkahwin? Saya dah kahwin 13 tahun. Masya Allah, 13 tahun dah kahwin. Dah berapa ramai orang anak? 3. 13 tahun dan 3 orang dah anak, yang merupakan kacukan lah dia kan. Melayu dan juga Dubai. Masya Allah, mesti cantik-cantik tu kan. Jadi macam mana sepanjang 13 tahun berkahwin, bagaimana DJ Maslina meraihkan perbezaan tu? Maksudnya dari sudut komunikasi yang berbeza, dari sudut budaya, khususnya budaya, cara hidup yang totally berbeza. Kita berbeza, orang Melayu berbeza, orang hatta kita antara negeri pun berbeza kan. Macam mana DJ Mas meraihkan dan bagaimana you overcome with that differences gitu. Okay. Sebenarnya macam tadi Izzati ada sebut kan, bila macam kita punya perkahwinan pun dah berbeza. Sebenarnya bila kita nak keluar rumah, kalau di sana sepanjang saya duduk sana, memang kita pakai macam kita duduk di rumah, mungkin kita pakai pakai seluar, baju. Macam kita nak keluar, ada orang pakai, macam saya pun, saya suka pakai shirt ke atau pakai kemeja, pakai seluar. Saya lebih selesa sebab saya suka berjalan cepat kan, pakai tudung. Tapi di sana walaupun saya pakai macam tu di rumah, bila nak keluar suami saya akan cakap pakailah abaya. Sebab kita kenapa pakai abaya semua orang? Kita akan sarung abaya tu. Tapi suami saya masa awal perkahwinan tu, bila kita balik semula ke sana, masa tu belum lagi ada anak lah. Bila balik semula ke sana, lepas balik semula ke kampung. Kampung yang sangat jauh. Jauh tu. Jadi suami saya suruh saya pakai abaya, pakai jubah, kita panggil abaya, dengan pakai niqab. Sebab dia tak nak, dia kata bila kita keluar, orang lelaki ni suka tengok. Bagi dia, budaya dia tak suka orang lelaki tengok-tengok. Macam tu dia tak suka. Sebab orang sana suka tengok, macam tu dia kata. Jadi kita awal perkahwinan dulu lah. Sekarang bila saya dah ada anak semua, saya dah tak pakai. Maksudnya kat sana pun tak pakai ya? Tak pakai niqab lah. Ada tempat saya pakai, saya pun tak pakai abaya. Ada tempat saya pakai macam tu lah. Tapi yang Izzati sebutkan tadi, ada macam mana nak persefahaman semua. Sebenarnya bila kita kahwin campur, satu perkara banyak kesilapan yang berlaku lah. Banyak kesilapan yang berlaku pada kita ni sebabkan kita kahwin, kita duduk di sini. Betul. Bila duduk di sini, kita nak orang tu ikut kita. Contoh macam saya duduk di Malaysia, dah kahwin, dia duduk di Malaysia. Jadi kita tak boleh nak suruh dia ikut budaya kita kat sini. Betul. Kita kena faham bahawa budaya berbeza. Izzati sebut tadi, bila budaya berbeza, jadi kita kena adapt dia punya
di samping dia juga adapt kita punya budaya lah. Betul. Jadi persefahaman tu kena ada. Banyak berlaku argument, betul. Argument banyak berlaku sebab kita rasakan dia tak betul. Dia pun rasa kita tak betul. Kita nak menjadikan dia seperti kita. Itu banyak kesilapan berlaku. Jadi apa yang perlu kita buat, kita kena faham culture dia macam mana. Macam dia kata, you sepatutnya kena buat macam ni. Kita kata, mana boleh macam ni? Dia tak boleh lah, tak baik lah, tak boleh ni, tak betul dari segi adab kita dia. Tapi bagi dia, tak boleh lah. Okey, bagi dia normal. Ya, jadi kita kena bagi tahu dia di sini macam ni. Kena cara yang baik. Dan dia juga akan bagi tahu kita macam ni. Jadi kita ambil tengah-tengah. Supaya dia rasa macam kita tak buang dia punya budaya. Kita tak buang kita punya budaya. Dia pun boleh faham kita punya budaya. Dan perkara utama saya rasa lah, komunikasi kena ada. Bila dah tak ada persefahaman, kena duduk explain betul-betul. Explanation tu kena ada sebab kita nak bagi kita nak kurangkan argument tu lah. Kalau tak kita, bila kita tak faham dia berlanjutan tu jadi hubungan renggang. Betul, jadi dingin kan antara suami isteri. Dan juga budaya kita kena faham sebab kan budaya ni walaupun orang Islam sama Islam tapi sangat berbeza. Macam kita pergi rumah ziarah. Kita pergi ziarah rumah makcik kita duduklah dengan pakcik kita, sepupu kita kan, duduk je. Tapi di sana bila kita ziarah rumah makcik suami saya tu, dia bawa saya pula ke, dia tarik saya ke tempat lain. Saya nak duduk dengan suami saya sebab saya tak kenal kan. Saya segan lah kan. Rupanya bawa ke bilik lain tu semua perempuan. Makcik dia dengan sepupu dia perempuan. Bilik tadi tu rupanya ruang tamu tadi tu lelaki. Jadi dia tak nak, dia kata kalau di tempat dia, budaya dia orang, perempuan ni segan. Jadi dia kata jadi kita pula segan sebab tak kenal. Tapi dia takut kita segan. Jadi memang macam tu budaya dia. Kalau kita tengok rumah dia orang pun, dia akan masuk rumah tu, dia akan bagi satu bilik dia macam hall macam tu. Biasanya kalau kawan-kawan lelaki yang datang tu, anak lelaki punya kawan datang, itulah tempat dia duduk. Maksudnya di ruang tamu ni tak ada dia kacau. Dia berasing sebab kalau rumah makcik saya, kalau di Dubai, satu lagi sebelah mak mentua saya banyak duduk di Oman. Kalau kita pergi di Oman, rumah mereka ni saya pergi semua macam tu rumahnya. Kita nak masuk rumah, masuk posh, kawasan posh tu, kawasan yard tu depan tu, dia akan ada rumah kecil satu. Rupanya kat situlah diorang duduk dengan shisha bersembang semua. Tu barulah masuk. Lepas tu satu hall lain pula dekat rumah, dalam rumah tu untuk kalau perempuan. Tapi yang lain banyak di luar. Jadi macam dia tak campur supaya perempuan ni akan buka lah dia punya abaya, niqab, dia sambil-sambil. Yelah panas kan. Shisha. Perempuan pun shisha. Wow. Macam tu lah. Menarik kan? Soalan Chef Humas, Kak Mas pernah try shisha tu? Tak, saya tak suka lah. Tapi suami saya memang tak merokok. Alhamdulillah tak merokok. Tapi shisha bila dia balik sana, memang dia minum jugalah. Akan hisap shisha tu sebab dia duduk ramai-ramai tu, dan dia tak boleh nak ni lah. Budaya dia ada banyak flavor. Dan kalau kita pergi ke restoran Arab pun, dia pandang betul nampak shisha tu, mesti dia akan hisap juga shisha tu. Dia rasa macam dia budaya dia kan, dia masih lagi attached dengan budaya dia. Betul kan? Yelah, kita tak boleh dah. Orang kata apa, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Macam kita lah, kalau kita suka nasi lemak, roti canai, nak kat sari pun nak juga. Gimana mesti kita cari. Kalau tak ada, kita buat. Betul. Baru tu tak ada juga nasi lemak, dia buat lah. Nak buat mana kan. Okey, faham. Jadi kita macam amazed lah sebenarnya kan. Amazed dengan macam saya sendiri, saya tak pernah ada family yang kahwin campur ni. Walaupun extended family pun tak ada yang ada kahwin campur ni. Jadi bila kita dengar pengalaman, bila kita dengar cerita daripada orang, kita rasa macam wow, macam mana boleh bertahan dengan perbezaan yang sangat berbeza lah. Antara orang Malaysia dengan orang Dubai, jauh bezanya. Orang Malaysia dengan orang Malaysia pun banyak bezanya kan. Betul. Bahasa dah sangat lain. Bahasa dah lain, betul. Jadi saya kira ini adalah satu perkongsian yang sangat istimewa. DJ Maslina dah spill detik. Dia dah reveal lah semua antuk story yang semua orang tanya. Tapi kali ni lah barulah DJ Maslina nak bercerita. Betul tahu siapa yang tengok. Tahu siapa yang tengok episod 10 ni. Okay. Jadi kepada anda semua nak tahu lagi rahsia-rahsia, nak tahu lagi cerita-cerita yang belum lagi diceritakan oleh DJ Maslina, kita akan bersambung lagi selepas ini. Kembali selepas ini hanya di podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah.
Terima kasih buat anda semua yang masih setia mendengarkan kita di episod yang ke-10. Kejutan demi kejutan telah pun dibongkarkan oleh DJ Maslina kita. Kita dah tahu DJ Maslina tadi bercerita tentang bagaimana perbezaan, bagaimana nak memahamkan, bagaimana nak menerima perbezaan itu sendiri. Dan saya tertarik sebenarnya nak tanya dekat DJ Mas. Kalau saya lah kan, saya akan tanya orang apa momen yang paling bagi saya mungkin kelakar, momen yang paling kelakar, momen yang paling tak boleh nak lupa lah. Waktu first kan, mula-mula kenal dulu ke, ataupun mula-mula kahwin, mungkin kita ada, alah biasalah kita bahasa kita lain kan, bahasa diorang sana lain. Mungkin kita tersalah ke, tercakap. Ada tak momen yang macam momen yang tak boleh nak lupa? Ada. Bila saya sebut tadi tanya momen tu, saya memang teringat di awal perkahwinan. Suami saya adalah ajar beberapa perkataan, nak tanya khabar dan sebagainya kan. Jadi saya masa balik kampung ke sana tu, yang masa tu awal perkahwinan kan, masa balik kampung tu, masa jumpa mak mentua tu, suami saya ada ajar perkataan beberapa perkataan untuk saya tanya mak mentua saya, cakap kat mak mentua saya tu. Sebab saya ni baru-baru kan, mesti dia ajar benda yang basic, betul tak? Lepas tu tapi ada beberapa perkataan yang suami saya suka sebut. Rupanya dia macam kata tak elok, maksudnya macam dia nak marah orang ke. Tapi dia sering sebut, tapi bunyi macam mulia macam tu. Tak faham dia. Jadi bila mak mentua saya ni, mak mentua ni satu orang sangat fun. Dia fun ni sebab dia suka bercakap. Masya Allah, dia jumpa siapa-siapa dia akan bercakap tak berhenti. Tapi kita tak faham. Walaupun kita faham, kita anggut je kita tak faham lah mak. Tak apa, dia bercakap juga. Jadi bila dia bercakap saya tu, dia excited. Jadi suami saya kata, cakaplah kat mak tu dah cakap dia kata. Saya pun sebutlah perkataan tu. Mungkin bunyi dia tak betul sangat, tapi maksud saya saya suka lah. Dia faham. Lepas tu saya sebut lagi perkataan lain, dan saya sebut perkataan yang suami saya selalu sebut tu. Mak tu saya macam macam memang terkejut kan, naik hangit dia. Lepas tu dia tu marah kan, dia marah. Lepas tu suami saya masa tu ketawa macam tak gula-guling. Dia ketawa kan. Sampai kan sepupu saya semua, yang lain semua kata, makcik saya kata, apa ajar dia? Macam tu lah. Saya rasa dia marah macam tu lah. Lepas tu dia kata, kenapa? Teruk sangat kau kata tu. Lepas tu sepupu saya pula, adik-ipar saya kata apa? Perkataan tu teruk lah. Marah orang je, maki orang je boleh, dia kata. Saya sebut, saya kata. Tu suami saya pun ketawa lah. Itu saya sepaling kelakar mak mentua saya memang. Saya nampak lah mak mentua saya tu. Dia terkejut. Mesti dia macam terkejut. Kau dah menantu aku kan? Menantu aku nak cakap pasal tu pula. Marah betul dia masa tu. Marah. Tak tahu lah marah dalam keadaan macam bukan marah saya kot. Marah. Kenapa dia macam tu lah. Marah anak dia ajar. Bukan. Anak dia pula ketawa masa tu. Itulah saya sepaling kelakar. Sampai sekarang saya boleh ingat. Itu maksud dia apa sebenarnya? Maksud yang maksudnya you gila. Allah. Ya Allah, gila pun kalau orang tiba-tiba cakap tengah seronok bersembang kan, tengah seronok bersembang, tiba-tiba cakap awak gila. Macam kau dah kenapa kan? Dia kata bukan mak mentua kita pula tu. Betul. Allah. Nasib baik dah kahwin guys. Kalau belum kahwin mesti dah reject terus tu. Tapi sampai sekarang kalau saya video call dengan adik-ipar saya, bila kita cerita yang itu, dia sampai sekarang dia akan ketawa. Gelak je dia akan ingat je lah benda suami saya ni ada 2 beradik je. I see. 2 beradik je dengan adik dia perempuan lah seorang. Itu je lah. Tapi suami saya ni ayah dia ada kahwin seorang lagi. Jadi yang itu ada beradik. Tapi saya tak rapat lah yang tu. Saya rapat betul dia yang lah. Dia ada adik dia ni yang perempuan ni, memang saya rapat betul lah. Selalu video call, selalu banyak perkara yang lucu lah kalau kita cerita. Sebab adik dia boleh cakap bahasa Inggeris. Mudah lah nak berkomunikasi tu. Jadi dekat sini pesanannya adalah kita kena belajar betul-betul. Kita mungkin sedap dekat kita punya telinga. Sedap ni dia cakap kan. Tapi mungkin maknanya berbeza. Kita tak tahu kan keadaan kat sana. Itu kita panggil macam language lah juga, language barrier. Ya betul, kita tak boleh nak elak lah benda tu. Benda tu akan berlaku. Tapi macam mana cara, nasib baiklah ibu mertua DJ Mas macam okey kan. Tapi dia bising lah, sebab dia memang orang yang jenis talkative. Tapi sangat kita nampak lah dia punya expression tu macam dia rasa macam terkejut sangat. Kan. So ada semua jangan buat macam tu. Yang buat yang nak kahwin kena study betul-betul. Nak kahwin campur kena study betul-betul lah. Elakkan
perkataan yang sensitif lah sebenarnya kan. Ramai yang kahwin campur ni yang mungkin kahwin dengan orang yang berbahasa Inggeris. Mudah. Tak salah. Tapi kalau yang bahasa lain tu, mak mentua kita tak pandai bahasa Inggeris. Jadi kena belajar betul-betul. Yes, exactly. Betul-betul. Okay. Jadi tadi kita dah sembang berkenaan dengan apa kita panggil moment lah kan. Dan mungkin bila dengar ni mungkin ada yang rasa macam, uish, susah juga nak kahwin-kahwin campur ni. Macam aku ada minat betul lah kan. Ada minat orang Pakistan yang hidung mancung, hidung tersatu tu. Tapi macam macam mana takut nanti perbezaan macam ni lah kan. Mungkin dia rasa takut, rasa macam alamak tak best lah pula kahwin campur ni kan. Mungkin ramai yang kata bila kahwin campur ni melibatkan nak faham tu susah. Orang akan banyak tengok dia punya disadvantage dia. Dia punya macam consequences dia. Tapi mungkin DJ Maslina boleh cerahkan kepada orang. Mungkin ada yang kata masih ada certain stigma orang-orang tua lah kan. Dia masih rasa macam ia adalah satu larangan untuk kahwin campur. Mungkin to a extent kan. Sebab dia tak nak tu lah, tak nak proses memahami tu. Diorang tak nak. Jadi mungkin DJ Mas boleh kongsikan. Sebenarnya di sebalik disadvantage yang kita nampak ni, banyak sangat kelebihan kahwin campur ni. Betul. Macam orang tua lain pemahaman dia. Contoh macam nenek saya pun, masa nak kahwin tu, nenek saya bincang, betul ke ni? Boleh ke? Dia macam concern dia tu terlalu tinggi lah orang tua kan. Betul. Jadi dia rasa macam tante kena bawa lari ke, nak kahwin ke bawa lari ke, kena duduk kat sana. Tapi nenek saya punya concern paling utama masa tu adalah dia takut saya kahwin, saya akan duduk di sana. Dia tak boleh jumpa saya dah. Jadi dia rasa macam duduk sana terputus hubungan dan sebagainya. Sebab saya dapat juga nenek saya ni. I see. Jadi bila dah kahwin tu, kita kena ingat satu benda. Memang ada advantages dengan disadvantages lah. Tapi kita jangan tengok pada disadvantages tu. Memanglah language barrier susah. Tapi kalau kita dengan suami kita, kebanyakan masa dengan kita tu dengan suami kita, insyaAllah okey, tak ada masalah. Sebab mungkin kita cakap pun bahasa Inggeris, dan suami saya dah di Malaysia, jadi boleh cakap bahasa Melayu. Dah 13 tahun boleh kecek lagi dah. Boleh cakap Gano pun boleh dah. Lepas tu kita rasa macam budaya berbeza, kita nampak macam susahnya. Lepas tu kita rasa macam akhirnya susahlah, dia ni tak faham kita. Kita rasa dia je tak faham kita, sedangkan kita tak nak memahami. Akhirnya ada yang kes bercerai dan sebagainya. Betul. Sebenarnya bukan masalah perkahwinan campur itu, ada masalah kita yang tak nak memahami secara betul-betul, dan kita rasa macam pasangan kita tu selalu tak faham kita. Itu masalah kita, sedangkan kita kena fahamkan dia. Jadi apa yang advantagesnya? Pertama, sebenarnya tadi bila kita sebut language barrier, sebenarnya itu satu benda yang penting juga. Sebab itu satu keuntungan juga sebenarnya. Sebab kita boleh belajar bahasa lain. Betul. Macam sebab saya kurang, sebab mak mentua saya tak duduk sini kan, kurang bercakap. Tapi kalau orang yang mak mentua duduk sekali, bapa duduk sekali, mungkin boleh belajar bahasa tu sendiri. Contohlah kan, macam ada orang kahwin dengan kita sebut orang Thailand lah. Thailand, mak mentua duduk dengan dia belajar bahasa Thailand. Akan pandai juga kan. Betul. Dan anak-anak kita pun boleh belajar bahasa tu. Contoh macam anak saya sulung, bolehlah sikit-sikit belajar. Tapi taklah sangat, adalah sikit perkataan lah. Dia nenek dia video call, dia akan tanya khabar dia bahasa ni. Lepas tu dia kata dia sebab anak saya ni dia baru je balik kampung hari tu dengan suami saya selama sebulan. Balik kampung cuti sekolah hari tu bulan 2, dia balik kampung, dia 8 lama. Jadi dia kata nenek dia susah nak sebut nenek. Dia biasa orang Arab panggil saya pun tak ingat dia panggil apa nenek dia. Jadu untuk dia panggil atuk dia. Nenek dia panggil apa saya tak ingat lah. Tapi dia kata susah lah nak sebut. Dia panggil dia jadi dia panggil nenek dia nama lain. Dia panggil Abulita, dia kata. Abulita dah saya kata macam Mexico, Spanyol. Tak apa-apalah. Jadi kalau nenek dia ni, dia akan sebut Abulita. Lepas tu dia kata Abulita selalu sebut perkataan ni. Jadi saya nampak lah bila dia video call dengan nenek dia akan sebut perkataan tu. Yang nenek dia, kadang nenek dia marah. Kalau nenek marah, dia kata sebut ni. Tapi sebabkan dia sebut, nenek dia ketawa. Nenek sayang cucu kan. Jadi apa je dia kata, Abulita selalu sebut ini. Jadi dia kata dia banyak belajar daripada apa nenek dia sebut. Sebab nenek dia ni sangat ekspresif. Jadi kalau nak marah sebut ini, kalau nak suruh buat itu buat ini. Jadi nenek dia tu
banyak dengan dia lah sebab dia dah duduk sebulan dekat sana kan. Betul. Itu language. Satu lagi kita belajar budaya yang kita rasa kita punya budaya mungkin paling best lah kita rasa. Budaya orang lain tak best lah. Tapi kita dah belajar, Kita overclaim. ya kan, kita overclaim. Betul. Jadi kita belajar macam tadi, kita kalau kahwin pun kat Malaysia kita berinai sikit ataupun orang buat lah. Tapi rupanya kat sana tengok dilayan seperti ratu lah. Yes, ratu. Seronok kan. Macam tu dilayan duduk je. Orang layan kita pergi buat facial dan sebagainya. Semua tu kita tak perlu ambil risau, ambil tahu. Orang uruskan untuk kita semua. Betul. Itu satu benda yang kita patut belajar lah. Budaya. Dan kita juga ada develop skill untuk kita faham, tolerate. Kita nak tolerate dengan pasangan kita. Contohlah kita rasa macam dia argument, kita rasa kita je yang betul. Tapi kita kat situ je kita kena ada toleransi. Kita rasa kita kena tolerate ni. Kita kena tahu bahawa ni sebenarnya mungkin kita keras sangat, ataupun kita rasa macam kita tak ada tolak ansur. Betul. Dan satu lagi sabar tu mungkin orang kata Allah bukan advantage. Sebenarnya advantage. Sabar tu melatih kita lebih bersabar. Ya, betul. Sabar maksudnya sebab kadang-kadang kita rasa yelah, bila kita kahwin siapa ni kita rasa kita betul. Kita rasa kita betul, dia salah. Kebanyakan macam tu. Orang tak faham kita. Sedangkan kita, katakanlah kita kahwin campur, kita duduk di negara dia, kita rasa macam mana? Orang sana kata kita ni tak faham, tak nak dengar cakap, kita akan rasa benda yang sama. Betul. Tapi kebanyakan kita yang kahwin campur duduk kat sini, kebanyakan ada yang kes bercerai, kebanyakan di sini. Maksudnya pasangan kita duduk sini, kita rasa dia tak faham kita. Dia tak faham sebab dia duduk sini, logik kita dia mesti ikut kan. Kita kena ingat macam saya suami lah. Maksudnya yang saya kahwin, saya perempuan orang sini. Ada juga orang kahwin dengan perempuan orang luar. Maksudnya bangsa lain. Tapi apa yang saya nak cakap lah, mungkin kalau yang kahwin dengan macam sama kes dengan saya yang kahwin dengan foreigner lah, kita sebut tu kahwin foreigner. Yang kat foreigner ni maksudnya dia sanggup tinggal keluarga dia, sanggup tinggal pekerjaan dia, mungkin dia dah establish, perniagaan dia dah establish, datang ke sini, duduk kat sini, kahwin dengan kita, sanggup duduk kat sini, cari kerja kat sini yang mungkin gaji lebih rendah, ataupun terpaksa buat bisnes balik, yang mana kena start kena start over daripada scratch dan sebagainya untuk duduk dengan kita. Jadi boleh tak kita fikir apa salah kita tolerate lebih lagi kepada dia? Maksudnya kita faham lebih banyak, sanggup tinggal negara, family dan sebagainya, kerana kita nak duduk, kita membina keluarga dengan kita. Jadi kita kena rasa lah orang berkorban tu besar. Kita berkorban sikit je lah nak fahamkan dia dengan cakap dia. Macam tu lah. Saya rasa itu sangat key point yang kita kena ponder. Kadang kita terlupa orang tu sanggup tinggalkan semuanya, datang duduk dengan kita, jaga kita sebagai seorang isteri. Kita lupa. Betul. Kita macam biasalah perempuan, dia sibuk nak meminta dia punya hak, rasa macam dia adalah yang kena difahami. Betul. Lagi satu, perempuan ni dia cepat emotional. Jadi macam benda kecil kadang-kadang dia punya dia punya nak rajuk nak marah tu. Satu lagi ini bukan multiracial marriage sahaja ya. Maksudnya bila kita dah kahwin ni, kita kena komunikasi tu kena selalu. Sebab kadang-kadang kita nak merajuk, suami kita tak faham kita. Orang lelaki ni, dia orang lelaki bukan orang perempuan. Kita kahwin tu lelaki, dia tak akan sama kita. Dia tak akan faham dia kepada kita tu kurang. Jadi macam kita nak merajuk, kita sebenarnya nak keluar makan dia, contoh. Nak keluar makan dia. Tapi kita rasa macam dia lambat, lepas tu dia macam tak berminat. Lepas tu kita dah merajuk. Awak tak berminat ni lambat kan? Ataupun kita tanya nak makan kat restoran mana. Dia orang lelaki ni dia simple. Mungkin dia kata tak kisahlah mana-mana. Lepas tu kita rasa macam dia tak berminat pun nak keluar kita. Tak nak berfikir. Dia merajuk. Very sensitive. Jangan macam tu. Kita cakap kita kena terus terang. Lelaki ni straight to the point je. Cakap je, saya nak makan sini. Cakap dia, okey, boleh tak kita keluar hari ni, tak wayang ke apa ke, lepas tu kita makan, kita terus buat schedule dengan suami kita tu supaya kita komunikasi tu boleh jalan. Ya, terus boleh mengharmonikan hubungan suami isteri tu. Masya Allah. Nampak tak tu? Tips rumah tangga. Lah beraya. Tips memahami pasangan daripada kaum yang berbeza. Tapi bukan ini terpakai untuk kaum yang berbeza saja, tapi juga untuk kita. Saya, anda semua yang dah berkahwin, yang dah kahwin kan. Kita
Saya tu lah nak kata interstate tak juga. Intersection. Intersection je. Berbeza daerah je. Daerah pun sama sebenarnya. Oh, ya. Intersection lah tu kan. Itu tempat je sebenarnya. Tapi within the street lah kan. Betul. Yes. Itulah nak katanya jodoh kan. Jodoh orang berbeza-beza. Dan nak kata cantiknya Allah aturkan tu mesti sebab Allah nak suruh kita belajar sesuatu daripada orang yang kita kenal kan. Betul. Daripada orang yang kita kahwini. Dan menarik jugalah bila kita bersembang tentang kahwin campur ni, dia macam sebenarnya dia widen our horizon. Ya, betul. Kita takkan macam itulah yang saya kata advantage-nya bila kahwin campur ni, kita lebih kepada macam saya pula yang kahwin campur kan. Tapi yang saya nampak bila kahwin campur ni, kita punya minda ni lebih terbuka. Betul. Lebih terbuka dan juga kita sebenarnya pandangan kita lebih meluas. Yes, Cik Izzati sebutkan tadi kan, bila kita kahwin campur kita kenal ramai orang dan kita juga jadi network kita jadi, bukanlah maksudnya sebab membesarkan anak kita pun kenal, anak kita pun tahu budaya dan sebagainya. Jadi macam sebenarnya saya boleh letakkan diri saya sebagai orang sosial lah. Saya suka sosial, saya suka berjalan, explore sebagainya. Jadi bila saya dah kahwin campur ni, saya rasa banyaklah juga peluang untuk DJMAS sendiri explore. Dan advantage juga untuk anak-anak DJMAS kan. Diorang boleh belajar daripada ayahnya sendiri, daripada ibunya sendiri. Masya Allah. Begitu banyak yang kita dah sembangkan untuk episod kali ni. Dan saya rasa tak rugilah kalau kita letak turn DJMAS kali ni. Rugi kalau saya tak jemput DJMAS Tina. Kalau tak, kita tak tahu ya guys cerita ni. Jadi terima kasih buat anda semua yang telah pun menonton kita untuk episod 10 daripada awal kita mula tadi sampailah ke hari ni. InsyaAllah kita akan ada next lagi kejutan yang mendatang kan. Kita akan next siapa punya panel kita selepas ni. Tunggu dan lihat. Tunggu. Terima kasih buat anda semua. Yang mana yang baru saja tune in, kita akan bersiaran setiap hari Rabu jam 1 tengah hari, dan kita akan bersiaran di YouTube channel, di Facebook page dan juga di Spotify. Tidak lupa juga teruskan berdoa, teruskan munajat kita buat saudara kita yang berada di Palestin. Semoga Allah memberikan keamanan, kesejahteraan buat mereka di sana dan menghancurkan Zionis laknatullah tu, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Okay, amin, insya-Allah. Terima kasih buat anda semua. Kita akan bertemu janji. Kita akan dating lagi untuk next week, untuk episod yang ke-11 di lain hari dan juga dengan panel yang berbeza, dengan topik yang berbeza juga, insya-Allah. Terima kasih buat anda semua. Terima kasih banyak Kandida ni. Terima kasih banyak Kandida ni. Terima kasih. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye. Istimewa hanya buat para pendengar Radio IKIM. Kami bawakan rancangan podcast khas CNC yang akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Ayo bersama kami mendengarkan celoteh para penyampai radio kegemaran anda hanya di CNC, Diskusi Bulat Merenung Hikmah.